perlu diadakan 5 tahun sekali. Dan Sabah, semakan telah 2 kali dibuat tahun 2022, tetapi persetujuannya adalah pada peringkat interim. Dan sebenarnya tentang perkara ini, pihak yang mempunyai autoriti untuk menjawab adalah Kementerian Kewangan, kerana dia melibatkan kewangan persekutuan. Namun apa yang ingin saya maklumkan, insya-Allah saya yakin pada tahun ini semakan seterusnya akan dapat dilakukan untuk kedua-dua Sabah dan juga Sarawak, dan kita akan dapat memastikan bahawa Sabah dan Sarawak akan dapat pemberian persekutuan di bawah perkara 112 dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada jumlah sedia ada yang telah diterima, iaitu 16 juta bagi Sarawak, dan juga tahun lepas semakan yang telah dibuat untuk Sabah sebanyak 126 juta tersebut. Yang Mohon Menteri, Kota Belud. Kota Belud ada sebut 112C, 112D. Ya, okay. Sebelum tu, jadi sebab saya juga saya ada bangkit dalam perbahasan saya, dan saya juga ingin merujuk kepada jawapan lisan yang diberikan kepada saya bertarikh 22 Februari lah. Pada 22 Februari ini menerangkan bagaimana pembayaran dibuat. Jadi pemahaman saya pendekkan. Pemahaman saya, pembayaran dibuat mengikut PUA 119/2022 yang diumumkan pada 20 Januari 2023, yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada dasarnya bersetuju untuk membayar 260 juta kepada Sabah, 300 juta kepada Sarawak. Ya, walaupun formulanya belum dimuktamadkan. So, soalan saya, adakah 260 juta itu telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, maksudnya Kerajaan Persekutuan dan juga Sabah State, dan bila ianya dijangka untuk diwartakan? Itu soalan nombor satu. Soalan nombor dua, berkenaan formula yang masih belum dimuktamadkan inilah, especially untuk Sabah, apakah asas formulanya? Adakah formula berasaskan 112C, iaitu 2/5 ataupun bersamaan dengan 40% hasil kutipan Sabah daripada persekutuan akan digunakan? Terima kasih Yang Berhormat Adinda Saya Kota Belud. Sebagaimana yang kita melihat daripada laporan akhbar, satu figure baru disebut 260 juta untuk Sabah dan 300 juta untuk Sarawak. Sebenarnya, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, perkara tersebut seafdal-afdalnya dijawab oleh Kementerian Kewangan, iaitu agensi yang bertanggungjawab. Namun apa yang saya ingin maklumkan Yang Berhormat, jumlah yang ditetapkan, yang disebut, sebagaimana juga perintah yang telah dikeluarkan untuk Sabah pada tahun lalu, sebanyak 126 juta tersebut adalah penyelesaian rundingan muafakat dalam bentuk interim. Dan sekiranya sekarang telah dirundingkan, semangat itu ada dalam figure tersebut secara interim, namun formula yang disandarkan kepada jumlah tersebut masih dalam peringkat perbincangan akhir di antara ketiga tiap pihak, iaitu Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sabah dan juga Kerajaan Sarawak. Jadi saya fikir insya-Allah Yang Berhormat Kota Belud dalam perbahasan bajet nanti bolehlah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk menjawab dengan lebih teliti. Cuma saya ingin sebutkan di sini ada ahli-ahli Yang Berhormat yang tidak bersetuju dengan penyelesaian interim antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah tahun lalu yang telah meningkatkan pemberian khas daripada 25-26 juta yang meningkat 4.7 kali ganda kepada 125 juta. Ada pihak yang berpendapat bahawa tidak ada istilah interim dalam penyelesaian pemberian khas. Itu satu version, satu pandangan. Tapi bagi saya, yang pertama, sekiranya dapat diselesaikan satu figure baru pada tahun ini, yang insya-Allah saya cukup yakin akan ada peningkatan itu, sendiri akan membuktikan bahawa perintah yang dikeluarkan pada tahun lepas tersebut adalah berbentuk interim. Kerana hanya dalam tempoh kurang setahun, satu jumlah baru telah dipersetujui. Ini bermakna bahawa kaedah interim yang dikemukakan oleh melalui perundingan Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri tersebut tidak akan mengikat
rundingan dilakukan dari semasa ke semasa untuk membolehkan satu formula yang diyakini dan dipersetujui oleh ketiga-tiga pihak dapat kita laksanakan pada masa akan datang. Yang berhormat Kota Belud, saya ingin sebutkan di sini jugalah, kalau mungkin yang berhormat Kota Belud terlupa, sebab ada daripada parti yang berhormat menyebut bahawa kenapa kerajaan negeri boleh bersetuju dengan jumlah penyelesaian interim tahun lepas 125 juta tersebut yang dianggap membelakangkan kepentingan Sabah. Saya fikir saya perlu berkongsi. Sebelum penyelesaian pada tahun lepas secara interim tersebut, kerajaan negeri Sabah yang dipimpin oleh kerajaan warisan pada tahun 2019 sebenarnya telah bersetuju dengan satu penyelesaian interim pada kadar yang jauh lebih rendah, iaitu pada kadar 50 juta. Saya fikir yang berhormat maklum. Jadi janganlah kita apabila ada persetujuan yang jumlahnya lebih tinggi, jangan kita terlupa bahawa pada tahun 2019 ada bukti surat-suratnya, kerajaan warisan sebenarnya telah bersetuju dengan peruntukan yang jauh lebih rendah, iaitu 54 juta sebagai penyelesaian interim kepada pemberian khas. Jadi saya berharap biarlah kita berlapang dada, biarlah kita berlaku jujur untuk mengetahui bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Sabah tersebut dan juga formula yang ditawarkan secara interim oleh kerajaan persekutuan tersebut adalah untuk kepentingan negeri. Kerana apa? Sekali lagi kita tidak bersetuju dengan pendekatan interim. Daripada tahun 1974 hinggalah tahun 2021, jumlah yang diterima kekal pada kadar hanya 25 juta. Bayangkan berapa tahun kita tidak dapat, kerana kita tidak bersetuju dengan formula interim, kita tidak dapat pertambahan. Yang alhamdulillah, apa yang dilakukan oleh kerajaan Sabah contohnya dengan peningkatan 4.7 kali ganda tersebut, keseluruhan peruntukan tersebut telah digunakan oleh program kerajaan negeri, iaitu pembinaan rumah mesra SMJ. 1,500 rumah PPRT model negeri Sabah pertama kali dalam sejarah Sabah telah dapat dilaksanakan hasil daripada kerjasama kerajaan persekutuan yang telah meningkatkan pemberian khas kepada negeri Sabah. Ada lagi? Yang berhormat. Sila. Okey, ini atas semangat bila kita berbahas pada saya lah, saya sebagai warga Sabah, orang Kota Belud lah. Saya tidak melihat politik. Even saya bercakap pun saya tidak bercakap pasal parti politik. Saya cakap pasal Sabah saja. Itu satu. Sebagai way forward yang berhormat menteri, saya ingin dapatkan pengesahan yang berhormat menteri lah. Sekiranya warta tahun lepas ini yang di mana 125.6 juta itu boleh dipindah. Maksud saya jumlah tersebut itu boleh dipindah. So since yang berhormat Perdana Menteri pun juga ada buat pengumuman sebegitu pada sebenarnya 20 Januari 2023 ya. Kalau kita banding jumlah tu 2 kali ganda lebih kurang lah. Ya, adakah ianya boleh dipindah? Dan saya berharap semangat itu juga sebagai yang berhormat menteri pada saya sebagai orang Sabah. Saya sebenarnya sangat bersetuju dengan kenyataan Puncak Borneo sebentar tadi. Saya rasa enough with kita punya dungdang begitu, tapi it's time to execute sebenarnya MA63, dan ini saya rasa harapan orang Sabah. Bukan lagi masa untuk kita bincang formula dan sebagainya, it's actually time to execute. Dan saya rasa orang Sabah ternanti-nantikan, sama juga dengan orang Sarawak. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Saya yakin kita dapat menambah pemberian khas untuk Sabah dan Sarawak pada tahun ini. Kementerian Kewangan akan umumkan, dan saya yakin juga selagi mana tidak ada formula yang dipersetujui secara mutlak di antara ketiga-tiga kerajaan ini, ia adalah dalam bentuk formula interim, persetujuan interim, dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau jumlah yang diumumkan tahun lalu 125 juta dan tahun ini kalau ditambah oleh Sabah, ini bermakna ia merupakan bukti bahawa ia adalah satu penyelesaian interim, satu formula interim untuk meningkatkan, dan way forward sekiranya terdapat formula yang dapat menyelesaikan masalah, kita akan dapat tambahan sebagaimana yang diharapkan. Yang berhormat, tinggal 2 minit lagi, banyak perkara yang ingin disebut. Yang kedua berkaitan dengan bencana. Berkaitan dengan bencana, sebenarnya saya membantu Yang Berhormat Datuk Seri
Bagan Datuk yang merupakan pengurusi jawatankuasa bencana di peringkat pusat, saya ingin maklumkan ada aduan daripada ahli-ahli parlimen yang menyebut tentang penglibatan ahli-ahli parlimen dan juga adun-adun merentasi parti dalam usaha kita menyelesaikan menguruskan bencana di peringkat daerah. Sukacita saya ingin maklumkan bahawa NADMA telah pun diberikan arahan agar melaksanakan segera makluman kepada pengurusi jawatankuasa bencana peringkat negeri dan daerah supaya kesemua ahli-ahli parlimen dan juga adun dilibatkan dalam jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah dan negeri. Terima untuk kasih. memastikan Terima kasih, Menteri. untuk memastikan bahawa dalam hal yang berkaitan kepentingan rakyat dan pengurusan bencana, kita tidak mengenal warna politik dan sebagainya, tetapi semua, dan kita yakin bahawa keterlibatan ahli parlimen dan adun-adun kita pastinya akan dapat membantu sama-sama dalam kita meringankan beban masyarakat kita yang dilanda masalah. Yang berhormat, saya teruskan dulu yang berhormat. Satu perkara lagi saya ingin terangkan berkaitan dengan pengurusan bencana di bawah dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara bersandarkan kepada arahan 20 Majlis Keselamatan Negara. Kita bergerak melalui 3-tier committee, 3 jawatankuasa. Iaitu jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat pusat yang diurustiakan oleh NADMA, jawatankuasa pengurusan bencana peringkat negeri dipengurusikan oleh Siasat Kerajaan Negeri, diurustiakan oleh Angkatan Pertahanan Awam. Begitu juga di peringkat daerah, jawatankuasa pengurusan bencana daerah dipengurusikan oleh pegawai daerah dan diurustiakan oleh APM. Jadi ada aduan-aduan, contohnya daripada, saya kenal YB Rara je ni, Bentung, Bentung, daripada Tumpat dan Jelebu dan sebagainya tentang bantuan, kepada mangsa-mangsa kita. Saya ingin maklumkan kepada ahli-ahli Dewan Rakyat bahawa prosedur kita sebenarnya, satu, kuasa untuk menentukan sesuatu insiden atau kejadian itu sebagai bencana adalah kepada pengurusi jawatankuasa bencana di peringkat daerah. Pegawai daerah dan ahli jawatankuasa yang YB sekalian akan menjadi ahlinya kelak. Sekiranya berlaku sesuatu kejadian, apabila diisytiharkan sebagai bencana, barulah kita di NADMA akan boleh terlibat. Barulah kumpulan wang amanah bencana negara tersebut boleh digunakan. Sekiranya tidak diisytiharkan sebagai suatu bencana, bantuan-bantuan masih menggunakan respektif agensi yang sedia ada, contohnya Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang Timbalan Menteri ada di sini, dan juga agensi-agensi yang lain. Jadi jika terdapat sebarang aduan, bolehlah merujuk. Sekarang sudah duduk pun sebagai ahli jawatankuasa kepada pengurusi jawatankuasa bencana di peringkat daerah. Sekiranya tidak selesai dan memerlukan bantuan, insya-Allah saya bersama Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi boleh kemukakan aduan, kita boleh membantu untuk merujuk kepada jawatankuasa bencana di peringkat negeri dan juga daerah. Yang berhormat, saya fikir satu perkara lagi sebelum mohon izin, yang paling diminati ramai adalah berkaitan dengan peruntukan kepada ahli-ahli parlimen. Saya sudah menjawab di Dewan Yang Mulia ini mewakili Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga JPM bahawa kerajaan sentiasa terbuka untuk mempertimbangkan permohonan sama ada yang memohon Timbang belum lulus. yang memohon Timbang sampai bila? besok kali bajet, timbang besok dah? bajet. Sama ada yang memohon untuk ditingkatkan ataupun yang belum dapat lagi. Cuma ada laporan media dan juga wakil-wakil rakyat kita yang mungkin sedikit keliru dengan jawapan saya. Saya tidak menyebut bahawa setiap permohonan itu melalui ketua-ketua WIP. Apa yang saya maksudkan, bagi yang belum dapat, bolehlah guna ketua WIP untuk berbincang dengan kepimpinan kerajaan. Sebab maklum,
Kita belum ada lagi akta perkhidmatan parlimen. Saya mendengar perbahasan daripada yang amat berhormat Gombak, keperluan untuk menubuhkan akta perkhidmatan parlimen yang saya amat setuju. Kalau ada akta itu selesai segala masalah, kita tidak perlu minta-minta. Tapi setakat ini masih lagi budi bicara orang yang punya peruntukan. Nama pun peruntukan khas yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri ini juga manusia. Jadi bila kita minta budi bicara dia, kenalah berunding. Itu yang saya sebutkan. Ketua-ketua WIP, rundinglah baik-baik dengan yang amat berhormat Perdana Menteri. InsyaAllah beberapa bulan ini kita dapat menyelesaikan isu fiskal kewangan negara. Maka insyaAllah peruntukan juga akan boleh disalurkan kepada semua ahli parlimen tanpa mengira mana-mana parti politik. Yang paling penting, setakat ini yang berhormat, sekiranya ada keperluan, walaupun belum ada peruntukan itu, bolehlah menggunakan program-program dan peruntukan sedia ada merentasi semua kementerian. Ada JPD, ada PAMS di Kementerian Kemajuan Desa, ada BP01 di Kementerian Kerajaan Tempatan, boleh juga memohon peruntukan-peruntukan tersebut. Namun, sebagai salah seorang ahli parlimen, Julau ada sebut keperluan di Sabah Sarawak jauh lebih besar. Saya juga sebenarnya berkongsi sentimen itu. InsyaAllah sama-sama kita doa agar peruntukan ahli-ahli parlimen ini bukan hanya diberikan tetapi dapat ditingkatkan. Prasyaratnya kita kena pastikan kerajaan stabil. Bila kerajaan stabil, kita dapat menguruskan kewangan negara dengan lebih baik dan insya-Allah peruntukan itu akan dapat disalurkan. Akhir sekali, yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, ada juga disebut tentang hubungan persekutuan dan juga negeri. Contohnya YB Pokok Sena, yang saya fikir insya-Allah kerajaan persekutuan sentiasa komited menjunjung sistem federalisme kita dan segala hubungan itu akan bersandarkan kepada peruntukan undang-undang khususnya kepada perlembagaan persekutuan. Disentuh tentang penubuhan apa perlunya penubuhan pejabat-pejabat pembangunan negeri. Walaupun ada pejabat pembangunan negeri, tetapi akhirnya insya-Allah sebagaimana kita maklum bahawa dalam Majlis Tindakan Pembangunan Negeri yang amat berhormat Menteri Besar, yang amat berhormat Ketua Menteri juga merupakan pengerusi bersama dalam Majlis Tindakan Pembangunan Negeri. Jadi kalau ada persepsi bahawa kerajaan negeri tertentu tidak dilibatkan, tidak betul. InsyaAllah kerajaan kita pun baru mula peringkat persekutuan. Arahan pun telah dikemukakan, telah diturunkan melalui Majlis Tindakan Pembangunan Negara bahawa semua adun, semua ahli parlimen akan dilibatkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan di peringkat daerah. Ini keterbukaan kerajaan perpaduan kita yang telah memberikan arahan bahawa semua wakil rakyat kita tanpa mengira parti akan duduk sebagai ahli dalam Majlis Tindakan Pembangunan Daerah. Disebut juga ada yang menyebut, saya fikir perlu juga saya sentuh. YB Menteri, sedikit boleh? Habis masa, nanti Sikit je. kita PM tepi boleh yang berhormat lepas ni. PM Maghrib, tepi. saya belum solat maghrib lagi yang berhormat. Ada Sebut solat maghrib disentuh. okeylah. Minta maaf, Habib. Ada disentuh juga contohnya oleh yang berhormat Kekanda saya sempurna yang menyentuh di Dewan ini tentang kesahihan pelantikan Ketua Menteri Sabah di bawah Perlembagaan Negeri. Artikel 6/7 kan disebut. Jadi bagi saya perkara tersebut adalah hak mutlak bersandarkan kepada peruntukan negeri, bukan tanggungjawab Dewan Rakyat ini untuk membuat interpretasi kepada perlembagaan negeri. Kalau ada perkara berbangkit, silalah kemukakan, mungkin ajukan kepada sistem kehakiman negara dan bukannya kepada Dewan Rakyat untuk diberikan kuasa untuk membuat interpretasi tentang apa juga peruntukan undang-undang khususnya yang melibatkan perlembagaan mana-mana negeri sekalipun. Disentuh juga adinda saya Kota Belud tentang kerajaan perpaduan. Memang kita perlu berpadu, tetapi kena lihat latar belakang bagaimana kerajaan perpaduan di peringkat nasional persekutuan ini dibentuk.
Tiada kerajaan dibentuk melalui perpaduan, tetapi di Sabah tu yang berhormat, kerajaannya sudah sedia ada. Jadi dia ada model perpaduan sendiri. Dan bagi saya, kalau kita cuba membawa Putrajaya, biarlah diselesaikan atas platform politik, parti-parti politik. Jangan kita bawa Putrajaya kerana tidak manis. Nanti rakyat nampak dan boleh orang bilang disifatkan kerajaan persekutuan cuba campur tangan dengan hal ehwal had mutlak adun-adun di peringkat Dewan Undangan Negeri. Jadi tuan-tuan yang dipertua, masa pun sudah tamat, maghrib pun belum. Kepada yang belum dijawab, insya-Allah dengan serta-merta kita akan menjawab melalui secara lisan. Dan akhir sekali saya menggulung yang terakhir bagi pihak kerajaan, bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, sebagaimana yang kita sedia maklum yang dititahkan oleh tuanku, bahawa sesi ini tuanku ada menyebut masa dalam titah tuanku bahawa ini merupakan kali terakhir tuanku berangkat dan mencemaduli, dan bagi mewakili sahabat-sahabat sekalian dan saya secara peribadi ingin membacakan 2 rangkap pantun khusus ditujukan kepada kebawah duli yang mulia tuanku. Masak tempoyak si ikan patin, kegemaran tuanku sebagai juadah. Bersifat pengasih, berjiwa prihatin, raja dan rakyat berpisah tiada. Wah. Pantun kedua, dari pekan membawa duku, singgah berehat tepian sumur, menjunjung kasih daulat tuanku, negara berdaulat bertambah makmur. Saya penuh yakin dan percaya bahawa seluruh dan seisi Dewan Yang Mulia ini akan terus mendoakan kesejahteraan ke bawah duli tuanku, Tuanku Permaisuri, seluruh kerabat dan keluarga yang tercinta. Akhir kata, tuanku juga ada menyebut bahawa tuanku berhasrat untuk mencembaduli melalui program Kembara Agung merentasi lebuh raya Pen Borneo ke Sabah dan Sarawak. Rakyat kita di Sabah dan Sarawak pastinya ternanti-nanti keberangkatan tuanku melalui program tersebut, dan saya di Dewan Yang Mulia ini berharap agar Papar akan menjadi salah satu destinasi dalam Kembara Agung yang akan dilaksanakan pada bulan September yang akan datang. Dengan itu, saya mohon menyokong usul titah menjunjung kasih timbang dan lulus. Terima kasih. Alhamdulillah, saya sudah jawapan daripada menteri-menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul menjunjung kasih ke atas titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertua Agong oleh Yang Berhormat dari Titiwangsa itu hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Setuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Sebelah suara, maka usul disetujukan. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 4 petang hari Jumaat 24 Februari 2023 besok hari bajet. Jadi saya mohon semua kod pakaian sama ada boleh pakai baju Melayu, sampin dan bersongkok ataupun suit sama ada tali leher atau tanpa tali leher. Jangan pakai batik lah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa besok.